بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada hari Ahad ini kita ingin sama-sama menghargai kepada masa yang Allah pinjamkan kepada kita dengan kita sama-sama meluangkan masa beberapa minit ini sekitar 1 jam untuk bersama My Quran Time, baca faham amal. Kita ingin membaca Al-Quran, ingin memahami dan juga kita berdoa pada Allah SWT. Lepas kita membaca ini dengan kefahaman itu, kita ingin mengamalkan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita ingin mengulang kaji sebagaimana semalam kita melihat kepada tokoh tadabbur kita bersama dengan Ustaz Syamsul Hakim, dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Yusof As-Siddiq bin Ahmad Syarqawi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ke teratak kami Ustaz Tarmizi. Betul Ustaz. Ya, teratak yang memang setiap harilah ya, selain daripada rumah saya, inilah rumah yang setia untuk sama-sama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Hari ini kita bertuah bersama dengan Ustaz Yusof yang mempunyai latar belakang yang unik, bersama untuk kita mendengarkan bacaan, perkongsian, dan juga ada nama yang saya susah sikit nak sebut tetapi akan disebutkan ya nanti oleh tuan punya badan okey di tempat bertugas ya yang ada kaitan dengan elemen wakaf, infak yang tuan-tuan juga sentiasa lakukan, mungkin derma ke masjid, derma ke online, dan juga tabung gerakan Al-Quran yang biasa kita umumkan di hujung program My Quran Time. Jadi hari ini kita bersama dengan Ustaz Yusof dan juga Ustaz Ahmad Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita sebertuah ini. Betul. Dapat bersama dengan orang Bumi Kenyalang. Allah. Bumi Kenyalang. Yes, alumni show. Show apa Ustaz? Syekh Haji Osman Abdul Wahab. Show. Kucing okay. Ya, betul. Kucing Sarawak. Sarawak. Kita sihat Alhamdulillah, kami sihat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi menarik, sebelum ini kita ada orang Sabah ya, daripada pasukan PDRM dan hari ini kita ada orang Sarawak pula wakil. Jadi orang-orang Sarawak yang ada di online sila angkat tangan ke turun tangan, type kan, beritahu kami daripada Bintulu, daripada Miri. Dia mesti ada cara sebutnya tu baru tepat menjadi orang Sarawak. Dan Ustaz Tarmizi nak berkenalkan tokoh kita pada hari ini. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sahabat kita ataupun guru kita, tetamu kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Yusof. Saya sedap sebut nama Yusof As-Siddiq bin Ahmad Syarqawi. Masya-Allah Ustaz. Anak muda kita ni masih muda lagi Ustaz. Bacaan yang sangat baik daripada Sarawak. Di Sarawak di mana Ustaz? Di Kuching. Kuching Samariang. Samariang di Kuching. Dan Ustaz Yusof merupakan pemegang ijazah sarjana muda takhasus Al-Quran wal Qiraat Shubra Al-Azhar Mesir, subhanallah. Dan beliau juga bersama dengan saya dulu. Cuma saya keluar, Ustaz Yusof masuk di Darul Quran Kuala Lumpur baru, subhanallah. Ustaz tu bila Ustaz? Saya 2004 keluar.
2004 dulu. 2004 Ustaz Yusof masuk 2004. Masuk tu 2000 Ustaz. Masuk 2004 keluar 2004 dengan bukan. Okey. Masuk 2001 lah. Okey. Baik. Antara pengalaman hebat Ustaz Yusof, kita boleh ambil semangat juga. Beliau pernah bertugas sebagai imam tarawih di kedutaan Malaysia di Abu Dhabi, Dubai, di Abu Dhabi ya. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ya. Abu Dhabi. Emirate lah. Emirate. Berapa lama di sana Subhanallah. Ustaz? Berapa lama di sana? Sebulan ya. Sebulan. Tanya Ramadan. Masa tu belajar di Mesir. Terbang ke Abu Dhabi ya. Subhanallah, bukan senang-senang dapat Allah. saya imam di inilah PKP di rumah lah. PKP ya. Masya-Allah. Itu pun menarik juga tau. Menarik ya. Baik. Jadi hari ini Ustaz? Ya, seantaranya juga beliau pernah mewakili Bank Islam. Kalau tengok pakaian beliau pun hari ini mewakili bank. Maksudnya bank ni bukan kira duit je. Bukan susun atur duit sebagainya, tapi menyusun amal pahala Subhanallah Ustaz. Mewakili Bank Islam dalam pertandingan tilawah Al-Quran syarikat-syarikat korporat di Malaysia. Subhanallah. Insya-Allah. Dan Pertama kali. Dan Ustaz sekarang ni imam di ya, pegawai Islam mereka imam lah di Surau Wakaf Ahmad Dauji Dadaboy. Tu nak sebut tu sekali lagi. Surau Ahmad Dauji Dadaboy. Ahmad Dauji Dadaboy. Biasa kuliah kat situ. Okay. Saya tak pernah lagi ke situ. Kita akan jumpa insya-Allah. Insya-Allah. Jadi hari ini kita akan mengulang kaji daripada halaman 155 159 yang sudah pun kita ulang kaji semalam, tapi hari ini kita ingin menambah lagi poin-poin penting yang kita ingin garap di samping kita melihat kepada bacaan ya, sebagaimana tadi Ustaz membacakan daripada ayat yang ke-42 ya. Penerangan tentang orang-orang yang diberikan yang beriman dan beramal soleh. Allah nyatakan masuk ke syurga, tetapi di tengah-tengah tu ada perkataan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah menekankan bahawa sebenarnya kami tidak membebankan atas mana-mana di kalangan kita apa saja iman amal soleh. Kita mungkin rasa bahawa iman amal soleh ini adalah perkara yang standard, tetapi ia berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mungkin ada cabaran dalam rumah, dalam tempat kerja dan sebagainya. Mungkin ada yang banjir Ustaz ya, yang mengalami banjir. Ketika banjir ini pun masih lagi bila masih kuat beriman dan beramal soleh, contohnya masih lagi menunaikan solat, tuan-tuan masih lagi dengar Quran time, nak baca Quran, sebenarnya ujian-ujian yang Allah beri itu dan juga taklif yang Allah beri itu tidaklah melampau daripada kemampuan kita. Ya, jadi Allah tekankan perkara ini kerana berbaloi sangat, apatah lagi bila kita dijemput menjadi ashabul jannah ya. Dan ashabul jannah ini ada dialog ya. Surah Al-A'raf ni penuh dengan dialog berbanding dengan surah Al-An'am banyak penerangan-penerangan tentang tauhid. Dalam surah Al-A'raf ini dialog tauhid disampaikan dalam bentuk kisah dan cerita, dan inilah yang disampaikan pada ayat 44 dan ayat 45 ya. Kita nak tengok dialog ashabul jannah kepada ashabun nar. Jom kita baca sekali lagi bersama dengan Ustaz Yusof untuk kita memaknai bahawa sebenarnya apa yang tuan-tuan buat sekarang ini ada kaitan dengan dialog yang kita akan ucapkan pada ayat 44-45 suatu hari nanti insya-Allah. Jadi sebelum kita mendengar bacaan daripada Ustaz Yusof ini, kita ingin dulu mendengarkan Ummul Quran. Kali ini Ummul Quran daripada Ustaz Tarmizi lah. Bukan ya? Bukan. Saya lah. Ustaz Tarmizi. Insya-Allah. Amat dah lama dah ya. Perlu didengar. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Yusof dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Mari kita baca surah Al-Fatihah permulaan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran memulakan majlis kita pada hari ini, dan kita ingin meneruskan perkongsian kita pada hari ini daripada halaman 155 hingga 159. Sebentar tadi kita sudah pun membaca ya ayat daripada halaman 155, dan kali ini kita nak dengar daripada Ustaz Yusof. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Surah Al-Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 44-45 ya, memulakan kita punya perbincangan pada hari ini, iaitu para penghuni syurga menyeru kepada penghuni neraka, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu semuanya benar. Bila dah dapat segala-galanya Ustaz ya, sampai di syurga itu, ashabun nar ataupun ashabul jannah bercakap pada ashabun nar, pada yang menduduki neraka, bahawa betul tak, kami dah dapat dah apa yang dulu Rasul cakap, yang kami beriman itu al-haq itu betul-betul. Rabbana wa'adana rabbuna haqqan. Janji Tuhan kami itu betul. Macam mana pula kamu? Kan, betul ke yang ada neraka tu, betul ke? Kan. Pertanyaan itu dia tanya kepada orang yang dah kena. Dia lebih kurang macam semalamlah kita bincang Ustaz ya. Maksudnya kalau orang tu dah terjatuh, lepas tu kata macam mana? Sakit ke? Kan? Sakit. Okey, betul kan? Betul kan? Macam sakit yang abah cakap tu, kan? Itu lagi menyiksa badan ya, dan juga hati, perasaan. Dan lebih daripada itu, fa'adzana mu'adhdhinun bainahum anna la'natallahi 'alal zalimin. Laknat kepada orang-orang yang dizalimi. Ditekan lagi kepada psikologi ataupun hati orang yang digelar sebagai zalim ini. Kerana apa? Ayat 45 menerangkan tadi, menghalang daripada jalan Allah, jalan-jalan kebaikan, dan mencari-cari wayabghunaha aiwaja, mencari-cari kebengkokan. Dia tak puas hati kalau boleh orang tengah susah, orang perlukan bantuan, dia pergi cari juga jalan untuk bengkokkan kebaikan-kebaikan yang orang lain buat. Padahal sebenarnya kalau buat baik, orang lain buat baik, walaupun mungkin tak geng sangat, tapi buat baik, sokong je lah kan. Tapi dia cari-cari juga. Yang kita harapkan kita, tuan-tuan sekalian, yang dekat dengan Al-Quran, sebagai pemimpin, sebagai ibu, ayah di tempat kerja, kita jangan jadi orang yang bila ada perkara kebaikan fi sabilillah, kita pergi cari-cari jalan bengkok, membengkokkan perkara yang lurus tersebut, kerana itu tanda kita ini kufur kepada hari akhirat. Ekstrimnya berlaku kepada orang-orang yang bukan Islam, tetapi orang Islam pun, kalau zaman Nabi itu di Madinah Ustaz ya, kaitan orang-orang yang munafik itu, dia cuba dia cari-cari jalan untuk membengkokkan apa yang lurus yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran daripada dialog di antara ashabun nar ataupun ashabul jannah dengan ashabun nar, dan ada dialog seterusnya ashabul a'raf. Itu menarik itu, iaitu bercakap tentang mereka yang berada di atas tempat yang tinggi di antara syurga dan neraka. Jadi kita nak sambung lagi selepas ini. Cuma mungkin nak kembali kepada Ustaz Yusof, bila Ustaz daripada Kuching sampai ke Azhar, kemudian sampai ke Surau Wakaf Ahmad Dauji Dadaboy. Dadaboy senang sebut ya, alhamdulillah. Macam mana Ustaz boleh berminat dengan Al-Quran? Pasal bila pergi ke Syubra tu, maksudnya itu memang betul-betul nak belajar qiraat ni. Betul. Apa latar belakang sejarah Ustaz sini? Boleh kongsi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang dimuliakan sekalian, sebenarnya saya dididik oleh ayahanda secara teruslah. Daripada kecil kita belajar daripada mula.
almarhum ayah anda lah, 2 lepas 8 bulan Januari, genap 2 tahun meninggal dunia. Jadi ayah yang mengajar daripada kecil sampai masuk sekolah rendah, sehingga sekolah menengah, mana dididik dengan Al-Quran. Dia ajar untuk baca Al-Quran. Ayah sebagai ustaz? Ustaz. Ustaz. Okey. Dan mak sekali lah, dia pun didik sama. Kemudian minat tu datang sejak sekolah rendah, sekolah menengah, kita masuk macam-macam pertandingan lah. Masa tu di show lah? Di show. Sekolah Syekh Haji Osman Abdul Wahab. Masa tu kita masuk kelas mengaji, kita masuk macam-macam pertandingan azan dan sebagainya. Jadi kat situlah kita membentuk diri kita ni minat dengan Al-Quran. Jadi nak tak nak, suasana tu kena bina. Di saat orang lain dia tengok cerita macam-macam kan, kawan-kawan kita kat asrama biasalah kan. Jadi kita pergi ke masjid. Kita jadi ahli masjid masa tu. Membentuk diri kita nak baca Quran, belajar. Kita Waktu jadi tu bila dekati Quran, orang lain tengah happy kan. Happy. Jadi waktu tu tak ada ke rasa macam macam lain macam je ni kan, tak nak pergi happy ke pada waktu itu, macam mana? Satu hal, kita ni anak ustaz. Jadi itu kita memberi kesan juga, itu memberi kesan lah, antara sebab juga. Kemudian masuk lepas sekolah menengah ke Darul Quran. Di Darul Quran tu kita bina lagi. Setiap hari dengan Quran. Hafazal Quran. Setiap hari satu, esok tu kita nak hantar satu makra' dekat ustaz untuk tasmid. Jadi nak tak nak kita kena fokus, kena pulun. Kemudian daripada Darul Quran pergi ke Syubra. Kemudian itulah sehingga kita melazimi diri dengan Quran setiap hari. Dan sehingga sampai kita pun ambil bidang yang sama. Kita macam bukan tak berani, ada setengah orang dia berani untuk keluar daripada bidang. Kita ni biar kita fokus dengan Quran. Fokus dengan jadi pegawai awal Islam ni, kita fokus dengan bidang Quran. Di surau wakaf Ahmad Dauji Dadaboy ini apa tugas Ustaz selain daripada jadi imam? Kita sebagai pegawai awal Islam menguruskan dana-dana. Sebenarnya surau wakaf Ahmad Dauji Dadaboy ni dia bukan seperti surau Jumaat yang lain. Dia mempunyai collection Jumaat yang begitu banyak. Dia punya, kalau kita boleh sebut di sini, dia adalah ikon wakaf. Ikon wakaf. Ahmad Dauji ni siapa sebenarnya? Ahmad Dauji Dadaboy ni dia seorang India, daripada Gujarat, India. Yang mana dia lahir pada 1907. Kemudian dia datang ke Malaysia ni, dia mengumpul harta kekayaan, saham dia dan dia menginfakkan hartanya melalui institusi wakaf. Bila dia meninggal dunia, dia wakafkan dia punya segala harta tu kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia ni seorang yang simple je kan. Bila dia datang ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dia kata saya nak, orang tengok dia macam nak minta sedekah gitu kan. Tapi sebenarnya dia nak mewakafkan tanah dia yang sebesar 1.2 ekar. Tempat yang sekarang ni lah. Tempat sekarang yang dibina sekarang ni Menara Bank Islam. Di bawahnya di basement 1 dibina surau wakaf Ahmad Dauji Dadaboy. Jadi dekat situ ada 3 kolaborasi. Dia ada tabung haji, kemudian dia ada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan ada juga Bank Islam. Dan keluarga Ahmad Dauji ni masih ada lagi di Malaysia? Kita tak dapat kenal pasti sebab masa dia meninggal dunia tu mahkamah mendapati dia tidak mempunyai waris. Jadi dia mewakafkan semua harta dia kepada Majlis Agama Islam untuk diuruskan. Dan sekarang ni ada usaha di peringkat surau ke Bank Islam ke menjejak balik keluarga beliau di India ke? Belum tak lagi? Pasti. Tak ada. Setakat ni tak adalah. Menarik tu kalau katakan dapat keluarganya nanti kan, dapat Gujarat, kita pergi Gujarat Ustaz kan, cari mereka kan dan bawa ke sini untuk interview balik. Pasal amat menarik tu kan. Kalau katakan tak ada dikenal pasti keluarga kat sini, dan mungkin tak adalah tu kan, pasal biasanya bab harta ni orang pergi cari balik, tak ada saudara pun dia muncul jadi saudara kan. Tetapi itu yang berlaku, subhanallah. Dan
itulah yang menjadi legasi kebaikan yang kita doakan kepada Allahyarham Ahmad Dauji Dadaboy sebagai individu yang akan sentiasa mengalir pahalanya, dan salah seorangnya adalah Ustaz Yusof lah yang sentiasa melazimi Al-Quran, mengajar. Jadi Ustaz menguruskan dana ini, menguruskan facilities. Sebab setiap hari Jumaat dia akan seramai berkurang 3 ke 5 ribu jemaah dalam satu masa di tengah-tengah pusat. Sebab surau dia kecil je. Kalau tuan-tuan pergi, dia di bawah Menara Bank Islam, dia di bawah tu basement 1 dan basement 2. Setiap Jumaat kita akan pasang kapet, dihamparkan kapet untuk jemaah duduk. Ustaz benar, kuliah Jumaat Ustaz tahulah kan. Jadi 5,000 lebih kurang tu dimanfaatkan kan. Jadi ramailah sumbangan tu lebih kurang sekitar 20,000 sekali Jumaat. Satu Jumaat. Subhanallah. Maknanya sumbangan orang ramai itu terlalu banyak untuk kita urusan, kita sumbangkan balik kepada masyarakat, dan akhirnya pahala itu akan sampai kepada Allah. Apa projek-projek yang biasa diuruskan oleh Surau Ahmad biasa Dauji? Kita bukan buat program yang bentuk seminar, program yang bentuk kemasyarakatan, program-program begitulah, yang mana sumbangan itu kembali kepada masyarakat. Jadi orang nampak sumbangan, hasil daripada sumbangan tu. Jadi orang tak lokit tak kedekut untuk menyumbangkan masuk ke dalam tabung Jumaat yang kita sediakan. Subhanallah. Jadi bila Ustaz cakap perkara begini, sebenarnya Ashabul A'raf pada ayat 48 itu bercakap tentang ada orang yang kumpulkan harta kan untuk diri sendiri, rupa-rupanya harta itu tidak bermanfaat pun, ya, ma'aghna ankum jam'ukum, tetapi ada orang yang menderma tadi itu memberi wakaf. Ahmad Dauji ni sebagai satu contoh teladan lah kan, yang kita mungkin nak baca ayat 48 sekali lagi Ustaz. Ayat 48 untuk sama-sama kita ambil pedoman bahawa sebenarnya untuk menjadi ahli jannah, kita apa yang kita kumpul kita cepat-cepat sebarkan, dan juga jangan sombong. Ayat 48 silakan Ustaz. Ustaz. Ini Ustaz Yusof baca. Kita nak bawa spirit Ahmad Dauji Dadaboy itu dalam jadi banyak pahala ni kepada Allahyarham. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada ashabul a'raf rijalan يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Yang kita doakan kepada Allahyarham, kepada Ahmad Dauji Dadaboy dan juga orang-orang individu jamaah yang mendirikan ataupun memakmurkan masjid di sana akan terus dapat ganjaran menjadi ashabul jannah, kerana ashabul A'raf pun kenal bahawa sebenarnya orang yang mengumpulkan sombong akan masuk ke satu tempat yang tidak kita inginkan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal. Jawabnya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam My Quran Time. Hari ini kita dalam sesi ulang kaji bersama tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Yusof Nun dari Bumi Kenyalang, daripada Samariang, Kuching, Sarawak. Ustaz Fazrul, nanti kita pergi makan mi kolok.
Kolok ya? Ya. Oh, sedap tu kan. Sedap, Nampaknya tu. nyaman. Nyaman. Oh, nyaman ya. Oh, nyaman. istilahnya nyaman ya. Nyaman. Mi sapi bukan mi kolok, mi sapi. Mi sapi. Mi sapi. Sama, kolok dengan sapi sama. Oh, Sama. lebih kurang lah. Sama. Lebih kurang. Nyaman sekali. Nyaman. Kita Insya-Allah. kita singgah nanti ke Kuching, ke Sarawak untuk kita sama-sama bertemu dengan sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Al-Fadhil Ustaz Yusof tadi, saya sebenarnya secara peribadi Ustaz Fazrul, dan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang daripada Sabah, daripada Sarawak ni memang saya sangat teruja sebab begitu orang kata menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Selalu kita dengar orang Menanjung lah, orang Malaya. Tapi subhanallah, orang Sarawak, orang Sabah sekarang sudah ramai qari-qari Quran daripada Sabah dan Sarawak yang sangat baik mutu bacaannya. Salah seorangnya Al-Fadhil Ustaz Yusof yang bersinar permatanya di bumi Kuala Lumpur ini, menyebarkan Al-Quran, mendirikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar tadi Ustaz Fazrul, taranum-taranum atau bacaan-bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Yusof tadi berbagai-bagai alunannya. Permulaan tadi jika tak silap saya nahwan ataupun kurdi. Lepas tu ada sikah. Jarkah ada belum? Belum. Nanti kita nak minta jarkah. Cuma mungkin nak Ustaz Yusof kongsikan, siapakah antara idola ataupun qari yang paling Ustaz Yusof minat sekali dalam bacaan Al-Quran? Kita boleh kongsi dengan kami semua para penonton. Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul, biasanya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Mishari Al-Afasi. Pernah bertemu? Pernah bertemu. Masya-Allah. Pernah jadi imam sah? Jadi ketika Syekh Mishari datang satu program di Kuala Lumpur, tempoh hari Ustaz Yusof jadi imam maghrib, Syekh Mishari jadi imam isyak. Saya makmum saja. Makmum. Di penggiring driver. Syekh Mishari subhanallah. Jadi itu pengalaman yang bermakna ya, bila kita bersama dengan Al-Quran, bersama dengan orang-orang yang satu dunia ya. Quran ni pasal dia bahasanya satu dunia. Itu sebabnya bacanya di mana sahaja pun ia memberi kesan. Kalau tadabbur ni bahasa Melayu ni dia tak berapa nak faham sangat kan. Kalau bahasa Melayu kan kecuali kena tukar bahasa lah ya. Tapi insya-Allah boleh lah Ustaz ya. I'm sure insya-Allah. Jadi kita nak meneruskan pada halaman 157. Kita nak dengar tadi lagu belum lagi Jiharkah ya. Jiharkah ni sesuai untuk lagu maksud macam mana tu Ustaz? Mungkin nak tanya pada Ustaz Yusof lah. Antaranya yang pernah dikongsikan oleh guru-guru kita ataupun Ustaz Tirmizi pun pernah sebut, antaranya untuk ayat-ayat yang berbentuk gembira kan, ayat yang barangkali menunjukkan ganjaran pahala dan sebagainya. Boleh guna sebab taranum itu sifat di antaranya Jiharkah ni dia macam happy sikitlah. Happy sikit. Takbir raya kita taranum Jiharkah. Okey, jadi kalau kat situ bercakap tadi tentang happy sikit ni, bila Allah bawakan pada muka surat 156 berkaitan dengan ashabun nar, ashabul jannah, kemudian ada kaitan dengan orang-orang yang berada di neraka. Kemudian pada muka surat 157 kalau tuan-tuan lihat, Allah mengingatkan kepada kitab ya, mengingatkan kepada Quran, dan di ayat 57 itu Allah mengingatkan tentang riyah ataupun riyah, iaitu angin ya, sebagai berita gembira. Jadi bila Ustaz cakap tadi berita gembira tu memang kenalah ni ya, pasal dia lenggok dalam dalam surah Al-A'raf ataupun dalam Al-Quran lah. Dia bila Allah bagi yang Jahannam tentang neraka, kemudian Allah akan bawa balik ke atas dia tidak akan ditekan sampai kita amat depres perkara tersebut. Jadi itu adalah cara inzar, nazir wa bashir yang ada dalam Quran. Itulah juga tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga tugas kita. Kita kalau nak ingatkan amaran kepada orang lain, janganlah gila kuasa contohnya kan. Dalam masa sama kita cakap berita gembira, kita ada harapan. Negara ini ada harapan kerana kita ada orang-orang yang seperti tuan-tuan suka pada Al-Quran. Dan kalau zaman Nabi itu kita rasa macam hilang harapan. Bila Quran hadir, ia seperti riyah, ya, seperti angin yang membawa busyram baina yaday rahmati. Jadi mungkin kita nak baca ayat 57 dan kemudian kita terus sampai kepada ayat 58 sebelum kita bawa kepada kisah Nabi Nuh, insya-Allah. Jadi dua ayat lah Ustaz. Macam mana tu? Seorang satu ayat? Tak apa. Boleh. 50 apa? 57 hingga 58. Ustaz Yusof baca ayat 57. Okey. Jadi kalau saya terlibat, saya baca 58.
Terlibatlah tu. Terlibat. Terlibat. Sila Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 57 dan 58 untuk Allah membawakan kepada kita ya berita gembira. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmat-Nya sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu pelbagai jenis buah-buahan. Seperti itulah kami bangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Ini adalah satu fenomena yang kita biasa tengok, dan kalau kita nak kaitkan dengan surah Al-Baqarah Ustaz ya, orang munafik dia takut dengan gelapnya daripada awan tersebut. Ada apa barqa, ada guruh, ada kilat, dia takut. Walaupun dia tahu bahawa sebenarnya bila mendung ada guruh kilat tu, lepas tu ada hujan. Ya. Pasal dia rasakan nasihat daripada Nabi itu, inzar, nazir daripada Nabi itu, peringatan amaran daripada Nabi itu macam kilat ataupun guruh. Dia kalau boleh nak letak apa? Asabi'ahum, jarinya ke dalam telinga. Tetapi bagi orang yang beriman, kalau kita tengok ayat 55 56 ini adalah orang yang berdoa ya. Berdoa dengan khaufan wa tama'a. Allah menjanjikan apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin pada ayat 56. Rahmat Allah, kita bincang semalam, ta dekat sini ta terbuka. Dia dalam al-Quran ni ada ta yang ta marbutah. Jadi ta marbutah ini mungkin bercakap tentang rahmat yang di dunia. Tapi kalau ta terbuka ini, rahmat itu di dunia sampai ke akhirat. Sampai tahap begitu sekali. Tulisan ini saya ada satu Ustaz Zulhairi, dia mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan tulisan saja. Kan kalau contohnya tulisan tentang ihsan, ada yang ada alif, ada yang sin, ada alif kecil nun itu kan. Di situ pun ada berbeza. Subhanallah. Ya, tadabbur ni pun berbeza kerana apa? Kerana ihsan yang ada alif itu sekali je, yang lain tu yang satu banyak tu saja. Pasal yang ihsan yang ada satu yang sekali itu saja turun kepada Bani Israel agar dia bersifat ihsan pada ibu ayah. Pasal apa? Pasal dia kena beri penekanan lah. Engkau ni dengan ibu ayah memang tak boleh pakai kan. Dengan Allah, kalau dengan ibu ayah pun tak boleh, dengan Allah lagilah kamu ni memang degil, tak menghargai, bersyukur kepada Allah. Sampai tahap begitu sekali tulisan ini. Dan saya bertanyalah, tulisan ni memanglah pada zaman Nabi tidak bertulis ya, tetapi ulama-ulama ataupun sahabat sampai ulama menulis, memilih cara tulisan itu
Macam contoh bismillah dengan bismi rabbik, ada alif tanpa alif. Di situ sebenarnya ada mukjizat yang tersendiri kepada kita untuk kita hargai. Baik. Jadi wa huwallazi yusilir riyah, Allah mengutuskan riyah, angin, membawa kabar gembira baina yaday rahmatih, ya, sebagai di hadapan rahmatnya, iaitu hujan. Jadi dalam konteks Nabi datang membawa juga kabar gembira sebelum rahmat-rahmat Allah nak sampai. Tetapi bagi orang-orang yang kita bincang tadi, munafik, dia rasa takut. Allah kata hatta idza, apa berlaku bila seseorang itu menghargai kepada riyah dan juga rahmatih ini, kami halau ke suatu daerah yang tandus, awan mendung itu, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Daripada daerah tandus tumbuh pohon yang mengeluarkan buah. Bukan sekadar pokok, tapi pokok yang ada buah. Nak ceritanya ialah rasa macam tak ada apa-apa, tapi bila diletakkan air, maka dia tumbuh dan akhirnya bangkit pokok dan akhirnya keluarlah thamarat. Kadzalika nukhriju, seperti itulah kami keluarkan orang-orang mati daripada kubur la'allakum tazakkarun. Sebenarnya Allah nak bawakan ini untuk kita, tuan-tuan, memikirkan tentang keyakinan bahawa kita akan dibangkitkan. Ya, kalau ada yang kata bahawa bolehkah kita dibangkitkan balik, kan? Pasal apa? Pasal dah matilah. Contohnya. Tapi sebenarnya kita ada tulang sulbi kita, kan? Kita ni dulu tak ada jadi ada. Dan kalau daripada ada yang dah mati ni, kalau nak dibangkitkan balik, itu adalah lebih mudah bagi Allah daripada tak ada langsung kepada ada. Jadi di hujung itu Allah nyatakan la'allakum tazakkarun, kena ambil pelajaran, kena beri sedikit fokus untuk mengambil pelajaran. Kalau tidak, kita makan musangking, ustaz. Kan, musangking ke mangga Thailand ke, kan. Kita makan, kalau di Sarawak, buah apa yang ustaz suka, buah apa? Buah terap. Buah terap. Oh, sedap tu, ustaz. Sabah. Isteri saya orang Sabah. Sabah. Jadi terap ya. Okey, itu memang kalau bawa dalam kapal terbang tu, memang satu kapal terbang boleh berbau, kan. Buah terap. Dia macam buah nangka kecil, kan. Putih-putih tu. Kalau saya pernah makan buah dabai. Dabai yang buah apa pula tu? Dabai dia selalu masak dalam nasi goreng ke apa, nasi goreng dabai ke apa. Belum pernah. Saya kena rasalah nanti, ustaz, di mana, Samariang. Di Samariang. Okey. Jadi ideanya ialah bila kita dapat makan dabai ataupun makan buah terap itu, sebenarnya itu tanda bahawa kita ini, kalau daripada tanah tandus boleh keluar terap, daripada tanah tak ada apa-apa, kan, boleh keluar dabai. Sebenarnya daripada kita semuanya hancur nanti, boleh saja Allah keluarkan balik apa yang dinamakan sebagai jiwa yang akan kembali. Nukhrijul mauta, kami keluarkan orang-orang mati daripada kubur, agar kita percaya bahawa hari, itu sebenarnya tema dalam surah Al-A'raf ini, bahawa kita kena bersedia kepada hari yang paling pasti, iaitu hari pembalasan. Ya, jadi itu yang dibacakan oleh Ustaz Yusof, dan Ustaz Tarmizi menyatakan tadi, ayatnya maksudnya, dan tanah yang baik, tanam tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanam tanamannya tumbuh tidak subur. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda keberkatan kami bagi orang yang bersyukur. Ini pasal apa pula ni? Tanah subur dapat keluar nabatuhu biizni rabbih, dengan izin Allah. Kalau yang khabuth ataupun khabith ini tak keluar illa nakida, kecuali susah. Jadi ceritanya apa? Bila diri kita ni macam tanah, kita memang daripada tanah. Bila dicurah dengan apa, ustaz? Air. Dengan air. Kita jadi diri kita lah, kan. Tapi air yang turun juga daripada langit, selain daripada air, adalah kitab. Wahyu daripada Allah. Turun saja kepada hati kita. Kalau hati kita ini adalah hati yang tayyib, kita respon dengan baik, akhirnya keluarlah nabatuhu, tanaman dabai, terap yang sebentar tadi. Kita mengeluarkan manfaat kepada dunia, sehingga kan sampai di akhirat nanti kita membawakan amalan-amalan ashabul jannah. Tetapi kalau katakan hati kita ni rosak, kan, wa idza fasadat jasad kullu, kesannya ialah keluar nakida. Nakida itulah, ustaz, yang tak puas hati selalu.
Nakida. Nakidah. Maksudnya dia selalu menyusahkan orang. Orang tengah susah, dia pergi susahkan lagi. Allah. Kan sepatutnya orang banjir tolong orang. Ya, betul, Dia Ustaz. bukannya pergi ambil duit, dia kata sila pilih saya sebagai. Tak nak kan. Itu sebagai tanda bahawa kita kena bertaubat. Sama-samalah pada saya, pada tuan-tuan. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Allah membawakan pelbagai ayat-ayat Allah ini untuk kita bersyukur. Syukurlah kalau kita ini dapat respon kepada ayat Allah dan faham, ya Allah, buah terap Ustaz Yusof suka, saya suka, buah dabai disukai ramai. Ya. Dan janganlah sampai saya ni dikutuk ramai kerana tidak mengambil pelajaran, tidak bersyukur kepada apa yang Allah berikan. Tak cukup yang ada, nak minta lebih lagi. Kan, nak minta lebih daripada Allah okey, tapi nak minta daripada manusia, itu yang menyebabkan orang yang susah disusah-susahkan lagi. Tetapi tuan-tuan yang membaca al-Quran, kita tahu peranan kita untuk terus kita membantu menjadi ashabul jannah. Jadi ini dibawakan diteruskan dengan kisah. Dibawakan kisah. Jadi ini dah kira daripada alam akhirat bawa kepada alam dunia. Sekarang ini bawa kepada sejarah. Itu dia punya cara Quran bawa kita tu kan. Jadi bila Ustaz Imam di Abu Dhabi, di Dubai. Ya, Dubai. Di Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi ya. Betul ya. Emirates ya. Abu Dhabi. Jadi sebenarnya jadi imam memang seorang dia kan, dia duduk kat situ, tapi pemikiran kita dan kesan apabila kita solat ni, dia macam dengar ceramah sebenarnya. Bila kita faham kan. Tapi kalau tak faham tu, dia dengar suara memberi kesan, tapi kalau katakan tak hargai suara dan juga isinya, mungkin dia akan terawang-awang lah Ustaz kan. Jadi mungkin Ustaz nak boleh kongsi sikit apa beza bila Ustaz dah belajar Quran di Malaysia dan bila dah sampai ke Syubra, apa dia punya perbezaannya yang mungkin nak dikongsikan untuk kita ambil pedoman panduan bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bila kita belajar di Malaysia ni, dia bukan kata ilmu tak banyak, tapi saya lah ilmu tak banyak lah. Tapi bila kita pergi keluar, bergaul dengan masyarakat Arab, dengan masyayikh yang ramai di sana, maka kita dapat terokai ilmu Al-Quran ni terlalu luas. Itu baru ilmu Al-Quran. Belum lagi kita ilmu-ilmu yang lain. Betul. Maknanya seumpama jarum diletakkan dalam air. Itulah nilai ilmu yang luasnya. Maksudnya yang lebih lagi itu seperti lautan. Maksudnya bila kita nak kita kena keluar daripada kepompong kita. Kita kena keluar, cari sebanyak mana ilmu yang ada, cari sebanyak mana masyayikh ataupun guru yang alim untuk kita belajar. Sebab ilmu tu terlalu luas. Dan Ustaz dapat peluang itu sampai ke Syubra, sampai ke luar negara, sampai ke Abu Dhabi tadi kan. Tapi mungkin ada yang tak berpeluang. Di surau Ahmad Ahmad Dauji Dadaboy ya. Ustaz ada ke buat program untuk lebih ramai lagi anak-anak ke remaja ke untuk makin dekat dapat peluang ilmu-ilmu yang Ustaz dapat tu dikongsikan kepada mereka? Ada pernah buat ke ataupun ada planning ke? Kita pernah buat, biasanya kita buat khusus tahsin. Kem cuci sekolah. Kem cuci sekolah. Tahsin Al-Quran pun ada. Itu antara sumbangan-sumbangan ataupun yang kita gunakanlah untuk kita kembalikan kepada masyarakat. Untuk anak-anak staff contohnya, anak staff. Dan untuk anak-anak siapa yang dan dengan dikenakan pernah kita buat free iuran. Tak dikenakan. Tapi kita kalau nak kenakan pun agak rendah, RM10 lebih kurang kan. Tapi kalau kita nak pergi ke tempat lain, bila Ustaz boleh membaca macam Quran Time ni lah kan, ada tadabbur dan ada qari membaca kan. Mungkin kalau nanti daripada surau Ahmad Dauji Dadaboy boleh menghasilkan pentadabbur dan qari cilik kan. Kemudian kita buat online lah contohnya kan, kecuali lah nanti ada satu episod khas kat sini yang pentadabbur ciliknya, dekat sana qarinya kan, qari ciliknya itu sebagai satu perkara yang mungkin kalau Ustaz setuju nanti kita boleh borak lagi ya. Kalau tuan-tuan yang setuju anak-anak tuan-tuan ingin dilatih begitu ya, tuan-tuan komen kat Facebook tersebut, mungkin nanti kita katakan katakan harapnya ia menjadi kenyataan. Pasal 2020 kita hadir dengan My Quran Time untuk ibu ayah. Tapi mungkin pada masa akan datang Quran Time for Kid contohnya
dan kerjasama pula dengan Ustaz Yusof. Subhanallah, ini sebagai satu kalau Ahmad Dauji tinggalkan nama, Ustaz Yusof tinggalkan jasa. Allah, subhanallah ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita dapat ulang kaji sedikit, dapat belajar pengalaman daripada Ustaz Yusof. Mungkin di hujung ini kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa agar Allah berikan kita lebih banyak peluang bersama Al-Quran dengan pengalaman berbeza, dan memberi peluang kepada anak-anak kita juga merasai seperti mana Ustaz Yusof lah, daripada kecil lagi merasai kemanisan Al-Quran itu, dan Allah bawakan, Allah beri peluang buka luas dan luas lagi. Orang ingatkan bahawa selama ini orang kata kalau belajar Quran ni mungkin itu jadi tok imam kampung, contohnya kan. Tapi sekarang ni bukan sekadar tok imam kampung, tok imam di Abu Dhabi. Ada setengah orang dia belajar tu pun tak sampai lagi Abu Dhabi ya. Jadi subhanallah ya. Jadi sama-sama kita doa pada Allah agar Allah pimpin hidayah kita dekat dengan Al-Quran, dipimpin oleh Ustaz Yusof untuk berdoa. Kami siap puas lagi dengan bacaan kita. Jadi insya-Allah kami kita dengar doa, baca doalah. Baik, insya-Allah. Untuk kita silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء والبلاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Yusof As-Siddiq bin Ahmad Syarqawi sebagai imam daripada Surau Waqaf Ahmad Dauji Daraboi yang hadir pada hari ini berkongsi pengalaman, berkongsi bacaan dan gagasan untuk kita semua, terutama apabila kita bercakap tadi tentang anak-anak ya, untuk terus
sedarkan dan digembleng untuk dekat dengan Al-Quran. Inilah kempen tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan boleh bekerjasama menyumbang, dan gambar yang tertera di atas skrin itu adalah antara sumbangan tuan-tuan, dan kita ingin menghasilkan lebih banyak lagi program-program, mungkin nanti bekerjasama dengan Surah Wakaf juga bersama untuk anak-anak bersama Al-Quran, sehingga mereka merasakan bahawa Quran mengangkat mereka bukannya sebagai satu perkara yang tidak cool, bukan sebagai satu perkara yang amat penting dalam kehidupan mereka. Jadi kita bertemu lagi dalam episod ulangan pada jam 5, jam 11 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus mendoakan tuan-tuan bersama Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal.